Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk sesi webinar kali ini. Semoga semua sihat walafiat. Saya Janice, Business Development Manager di Swingwi. Untuk sesi kali ini, saya akan membentangkan berkenaan transformasi digital dan bagaimana untuk melaksanakan otomasi HR anda. Sebelum kita boleh bermula, saya ingin berkongsi sedikit tentang panduan-panduan ataupun guidelines sepanjang webinar ini sedang berlangsung. Untuk pengetahuan anda, webinar ini sedang dihostkan di Zoom dan juga live di Facebook. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan, sila nyatakan melalui Zoom Q&A dan bagi penonton yang berada di Facebook, gunalah Slido. Sebarang pertanyaan yang tidak sempat dijawab ketika sesi ini, tim Swingwi akan membalas melalui email. Jadi jangan lupa sertakan email anda ya. Okey, mari kita mulakan. Hari ini, saya akan berbincang tentang kepentingan transformasi digital. Dan topik-topik yang saya akan bincangkan adalah kesan pandemik COVID-19 terhadap SMEs. Apakah transformasi digital? Mengapa SME masih belum ke arah transformasi digital? Kepentingan menggunakan software HR. Apa itu Swingwi? Dan mengapakah HR otomasi penting? Bagaimanakah transformasi digital HR boleh membantu operasi bisnes anda? Seterusnya, kita akan menamatkan webinar ini dengan sesi soal jawab. Antara kesan COVID-19 terhadap SMEs. Di era globalisasi ini, sesetengah ekonomi di negara-negara maju diusahakan oleh SMEs. Di Malaysia pula, SMEs merupakan penyumbang utama kepada ekonomi negara. Ia merangkumi 98% daripada bisnes berdaftar di Malaysia dan mengaji 70% tenaga kerja negara. Namun demikian, kita tidak boleh menafikan bahawa virus COVID-19 telah menggegarkan satu dunia. Sekarang, kita masih lagi berada di dalam tempoh PKP sehingga akhir tahun. Dan Malaysia masih lagi menjalani fasa pemulihan krisis COVID-19. Mengikut laporan World Bank, antara kesan COVID-19 kepada ekonomi negara adalah tiada aliran tunai untuk 70% SME sepanjang tempoh PKP. Disebabkan itu, mereka tidak mampu membayar pinjaman, justru bisnes berdepan dengan risiko muflis. Walaupun COVID-19 telah membawa kesan yang buruk kepada kesihatan masyarakat dan ekonomi negara, ia juga telah memainkan peranan yang penting dalam mempercepatkan proses digital adaptasi dalam bisnes tempatan. Ini adalah kerana semasa PKP, kebanyakan SMEs di Malaysia mengalami kesukaran untuk berhubung dengan pelanggan, pembekal dan kaki tangan tanpa alat digital. Oleh itu, mereka sedar yang infrastruktur komunikasi mampu melancarkan operasi bisnes. Dan salah satu alat yang paling sering digunakan dalam menjalani transformasi digital adalah cloud. Tetapi, apa itu cloud? Petikan dari Amazon Web Services menghuraikan bahawa cloud storage adalah media penyimpanan dalam talian atau online yang membolehkan pengguna menyimpan data atau maklumat di server secara online di virtual yang tersedia. Sekarang, kami akan berkongsi satu poll kepada penonton. Tahukah anda aplikasi yang manakah menggunakan cloud storage? Adakah ia Google Drive, Dropbox, Netflix ataupun Tesla? Kita akan bagi masa 30 saat untuk menjawab poll ini dan tuan-tuan dan puan-puan, sila memilih lebih daripada satu jawapan sekiranya anda tahu. Dan saya rasa kebanyakan dari penonton kami sudah kenal Netflix sebab banyak menghabiskan masa menonton cerita Korea semasa PKP ya. Okey, mari kita lihat. Adakah anda tahu aplikasi yang manakah menggunakan cloud storage? Okey, berdasarkan undian poll yang dipaparkan, kebanyakan dari penonton kita telah memilih Dropbox, Google Drive dan Netflix. Ialah jawapan yang betul.
Nasib baik tidak ada penonton yang mengatakan Tesla itu cloud storage ya. Tesla ialah jenama kereta dari US. Okay, jadi WhatsApp, Facebook, Instagram adalah antara aplikasi yang paling lazim digunakan. Kerana anda boleh login dari mana-mana saja selagi ada internet dan pengguna boleh uploadkan gambar ataupun video. Selepas gambar dan video itu telah diuploadkan, ia berada di internet dan disimpan di cloud storage. Jadi, apakah kelebihan cloud storage? Pertama sekali, ia membolehkan pengguna menyimpan dan mengambil data dan maklumat bila-bila masa diperlukan selagi ada talian internet. Jadi, anda tidak perlu lagi membawa external hard disk ataupun USB thumb drive. Kelebihan ini membolehkan pengguna berkongsi data dengan mudah. Tetapi, apa kaitan cloud storage dengan transformasi digital? Biar saya terangkan. Semasa PKP, kita sering mendengar ataupun membaca tentang transformasi digital. Tetapi apakah maksudnya? Transformasi digital adalah penggunaan teknologi digital dalam proses harian supaya operasi menjadi lebih efisien. Contohnya, semasa PKP, banyak restoran gulung tikar. Tetapi bisnes yang mempunyai strategi digital masih boleh terus berniaga melalui aplikasi atas talian. Ini merupakan satu langkah transformasi digital walaupun kita tidak boleh menafikan bahawa pendapatan telah berkurangan, namun mereka masih lagi boleh menerima pesanan daripada pelanggan. Sejurus itu, tindakan kerajaan yang telah memperkenalkan skim penjana yang berjumlah 250 bilion sebagai tindak balas terhadap kesan wabak. Namun begitu, fasa pemulihan dijangka mengambil masa yang lama kerana menurut SME Corporation Malaysia, bisnes tempatan masih lagi ketinggalan dalam penggunaan platform digital. Jadi, mengapakah peralihan SMEs ke digital masih kurang memuaskan? Antara punca-punca transformasi digital kurang memuaskan adalah disebabkan oleh faktor kewangan yang menyekat SMEs untuk mengadaptasikan teknologi baru dan kekurangan pelabuhan dalam sektor R&D, iaitu Research and Development. Kerana SMEs tidak menjalani Research and Development, mereka tidak melihat manfaat yang diraih sekiranya mengadaptasikan digital. Selain itu, kebanyakan SMEs juga bergantung kepada pekerja asing yang tidak mempunyai pengetahuan mendalam tentang teknologi disebabkan mereka tidak menerima latihan yang secukupnya. Justru, tanpa wang kesedaran dan pendidikan yang mencukupi, ini menjadi penyumbang utama kepada penggunaan digital yang kurang memuaskan di kalangan SMEs. Ini adalah petikan daripada SME Corporation Malaysia yang mengatakan SMEs akan ketinggalan sekiranya tidak mengadaptasikan digital. Jadi, apakah langkah pertama untuk mengadaptasikan digital adalah melalui penggunaan software HR. Apa itu software HR? Pertama sekali, kita perlu tahu apakah cara anda mengendalikan software HR. Adakah anda masih lagi menggunakan Excel, kertas, perisian legacy ataupun legacy software ataupun bergantung kepada ingatan. Jadi sekarang saya akan sertakan satu lagi poll. Adakah proses anda masih manual? Kalau iya, apakah proses anda? Adakah proses anda masih lagi pakai Excel, kertas ataupun bergantung kepada daya ingatan? Okey. Nampaknya kebanyakan daripada peserta masih lagi menggunakan proses-proses yang manual. Dan ada juga yang menggunakan memory saja, daya ingatan. Yang tu memang power. Okay. So, proses-proses yang manual ini adalah sangat-sangat remeh dan membebankan HR. Kerana sekiranya anda masih menggunakan file Excel yang manual, pengiraan dan pembiayaan barang berkanun seperti PCB, EPF, SOXO dan EIS masih belum tentu tepat. Ini akan membazir masa admin untuk semak beberapa kali. Selain itu,
Antara sebab kerja admin menjadi bertimbun juga disebabkan oleh permohonan cuti staf dan klaim pekerja yang tidak difailkan melalui satu sistem. Adakah anda rasa proses ini amat senang? Amat susah kan? Oleh itu, berdasarkan perbincangan di atas, mari kita lihat apakah cloud HR yang sesuai untuk syarikat anda. Pertama sekali, kita harus mengaji. Apakah fungsi yang anda perlukan? Adakah anda cuma perlukan payroll, adapun leave, claim dan benefit? Maksud benefit, adakah anda ingin membeli insurans untuk staf-staf di syarikat? Selain itu, kita juga harus lihat berapakah jumlah staf di syarikat anda. Adakah cloud HR itu mempunyai security dan akta PDPA? Adakah ia senang digunakan dan mempunyai mobile app? Dan apakah fungsi app itu? Adakah cloud HR itu mematuhi badan berkanun? Dan paling penting sekali, adakah anda sebagai klien akan menerima sokongan pengguna dan latihan secara percuma? Tapi jangan risau, kami boleh membantu anda dengan Swingvi. Apa itu Swingvi? Seperti yang dibincangkan, Swingvi ialah cloud software yang mengendalikan HRIS, leave, claim, payroll dan employee benefit. Selain itu, Swingvi juga diluluskan oleh LHDN. Tetapi anda mesti sedang berfikir, mengapakah HR otomasi itu penting? Kerana ia boleh menjimat masa, jimat kos, paling penting sekali, patuh kepada badan berkanun. Jadi HR tidak perlu lagi risau tentang kerja menjadi bertimbun. Moto Swingvi ialah People Matter dan misi Swingvi adalah ingin membantu bisnes SMEs untuk terus maju dengan memperkemas proses pentadbiran dan memudahkan tugasan untuk HR. Dengan Swingvi, anda boleh bekerja dan bayar gaji di mana-mana saja kerana kita berada di cloud. Seterusnya, jom kita bincang tentang mengapakah SME masih belum beralih kepada transformasi digital. Kebanyakan tanggapan SMEs adalah kebanyakan manusia mempunyai fear factor terhadap penggunaan teknologi kerana teknologi sentiasa berkembang. HR biasanya akan takut salah, takut susah digunakan dan takut mengganggu operasi syarikat. Sekiranya mereka ingin mencuba, mereka tidak mempunyai pengetahuan bagaimana hendak bermula. Mereka juga rasa HR platform tidak diperlukan kerana jumlah staf tidak ramai. Ini adalah antara faktor-faktor yang biasa disenaraikan. Di Swingvi, kami sentiasa percaya bahawa otomasi akan membimbing ke arah pematuhan. Dengan menggunakan sistem Swingvi yang mempunyai pengiraan badan berkanun secara automatik, anda tidak perlu risau tentang kesilapan semasa pembayaran gaji. Bak kata peribahasa, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sekiranya anda ingin mencuba, apakah langkah pertama yang HR admin perlu buat sebelum menggunakan HR software? Pertama sekali, sediakan profil staf, data dan informasi. Kemudian, tentukan polisi HR berkenaan dalam employee guidebook dengan cuti tuntutan dan set di guidebook. Ketiga, kita perlukan sejarah pembayaran gaji untuk potongan cukai dan fail PCB ataupun payroll history. Selepas itu, anda boleh memulakan proses onboarding dengan Swingvi. Biar saya terangkan apakah fungsi Swingvi. Swingvi mempunyai payroll untuk HR admin membuat pembayaran gaji secara automatik, jadi HR tidak perlu mengira secara manual lagi. Swingvi juga patuh kepada badan berkanun. Selain itu, staf juga boleh mohon cuti melalui app Swingvi yang amat senang digunakan dan HR juga boleh meluluskan cuti melalui app. Kita juga mempunyai claims, iaitu tuntutan gaji, dan di claims, staf juga boleh memfailkan claims melalui app Swingvi.
Di HRIS pula, maksudnya Human Resource Information System, membolehkan admin menguruskan data-data staff seperti onboarding ataupun offboarding staff. Jadi di Swingwe, kami mempunyai lebih daripada satu fungsi. Sekiranya anda masih fikir, betul ke Swingwe ni bagus? Betul, kita akan menyediakan latihan onboarding untuk membantu HR yang ingin mencuba Swingwe tetapi masih kurang mahir. Di Swingwe, kami mempunyai Customer Success Team di Malaysia yang akan memberikan account manager kepada setiap syarikat dan Customer Success Team akan memberi bantuan yang secukupnya. Selain itu, kami juga mempunyai onboarding dan training secara percuma. Sekiranya anda masih lagi berfikir, betul ke software HR boleh membantu bisnes saya? Jawapan kami adalah, ya betul. Ia adalah amat penting untuk mencari software yang amat senang digunakan. Selain itu, Swingwe juga boleh menampung dari 1 hingga 1000 staf dalam sistem kami. Sekiranya anda hanya mempunyai 2 orang staf di syarikat anda masih boleh menggunakan Swingwe. Kami juga mempunyai pengiraan barang berkanun secara automatik yang menjimatkan masa, menjadikan proses HR lebih efisien dan produktif. Dengan menggunakan app Swingwe juga boleh meningkatkan prestasi pekerja kerana staf tidak perlu membuang masa untuk membuat tutukan gaji. Gunalah app Swingwe. Dengan app kami yang pantas, pekerja boleh fokus dalam menjana pendapatan dan operasi bisnes. Manakala, kebajikan pekerja akan menjadi lebih baik kerana penggunaan otomasi HR boleh mengurangkan kadar pusing ganti dengan pembelian insurans melalui Swingwe Benefit. Kesimpulannya, penggunaan Swingwe boleh menambah baikkan komunikasi dengan rakan sekerja dan proses HR anda juga menjadi lebih mudah. Seterusnya, untuk julung kalinya, saya ingin memperkenalkan aplikasi mobile Swingwe yang baru. Yeay! App kami berada di Google Play Store dan juga App Store. Melalui GIF ini, anda boleh submit claim sepantas kilat. Jadi, maklumat Swingwe adalah untuk membantu komuniti SMEs dengan software kami yang amat mudah difahami dan senang digunakan. Tunggu apa lagi? Ubah suasana bekerja di syarikat anda dengan pendigitalan dan gunalah Swingwe. Seterusnya, mari kita pergi ke sesi soal-jawab penonton di Slido. Jadi, pertama sekali, kita mempunyai 9 soalan, jadi saya akan jawab satu. Kena download software ke? Di Swingwe, kita berada di cloud, jadi anda tidak perlu download software. Hanya memerlukan email dan anda boleh login ke dalam sistem. Bagaimanakah Swingwe menguruskan pekerja semasa MCO, permohonan cuti? Semasa MCO, kita kebanyakan pekerja di Swingwe work from home. Jadi, sekiranya kita ingin mohon cuti ataupun buat claims, kita hanya submit claims dan leave melalui app kami. Adakah Swingwe mempunyai kebolehan untuk muat naik data secara pukal? Not sure about pukal, tapi saya rasa di Swingwe, HR boleh naikkan upload data staff melalui Swingwe platform. Sekiranya anda ingin mencuba Swingwe, tidak payah risau. Boleh request demo dengan team ataupun dengan saya dan saya akan tunjuk anda macam mana hendak guna. Dan sekiranya anda telah sign on menjadi customer Swingwe, kita akan mempunyai satu free onboarding session. Di Swingwe, kita mempunyai integrasi dengan bank di Malaysia iaitu Maybank, CIMB, Hong Leong Bank, Public Bank dan RHB Bank. Sekiranya anda ialah construction company, anda juga boleh menggunakan Swingwe. Di Swingwe, kita accept company from all industry. Sekiranya anda mempunyai staff yang dah masih lagi menggunakan proses HR yang manual, anda boleh menggunakan Swingwe.
Sekiranya staff tidak ramai, penting ke guna software HR? Ia amat penting untuk menggunakan software HR kerana dengan menggunakan SwingV yang patuh kepada badan berkanun, kita boleh make sure yang calculation seperti PCB, EPF, SOXO dan juga EIS adalah dikalkulatkan secara automatik. Jadi tidak akan ada apa-apa kesilapan. Boleh tahu pricing structure. Di SwingV, kami mempunyai 2 pricing structure. Syarikat boleh subscribe secara monthly payment dan juga yearly payment. Dengan monthly payment, kita charge per active employee per month iaitu RM10. Dan sekiranya anda sign up melalui 12 months plan, ialah RM8.50 per employee per month. Dan pricing kita adalah transparent pricing. Kita tidak ada charge untuk monthly fee, setup fee dan juga onboarding fee. Onboarding ialah sekiranya anda ingin uploadkan data ke dalam SwingV portal, kita akan memberi bantuan. Potongan berkanun automatik ke terus potong? Ya. Di SwingV sistem kita, potongan berkanun seperti PCB, EPF, SOXO dan EIS adalah secara automatik. Dan kita akan tunjukkan di dalam kita punya payroll module. Berapa ringgit nak mula? Sekiranya seperti yang dibincangkan tadi, SwingV mempunyai 2 pricing structure. Jadi under the monthly plan ialah RM10 per staff dan untuk the annual plan ialah RM8.50 per staff. Dan app SwingV, kita tidak ada tambah harga lain. Pricing kita ialah transparent. Adakah semua ciri yang ada dalam SwingV mempunyai ciri fraud? Yes. Sebarang data yang dimasukkan dalam platform SwingV, kamu boleh downloadkan ke dalam report format in the form of Excel ataupun CSV. Ada panduan untuk gunakan SwingV, contohnya tutorial video ataupun blog. Ya, kami mempunyai tutorial video di YouTube dan juga mempunyai blog di SwingV. Kami juga mempunyai help and support yang boleh mengajar anda macam mana hendak menggunakan SwingV. Data pekerja disimpan di cloud dan di SwingV kami menggunakan Amazon Cloud Web Services yang amat selamat. Betul. So Kairin bertanya, statutory cover semua ke? Betul. EPF, HDN, Perkeso dan juga EIS kita akan calculatekan secara automatik. Jadi anda tidak perlu key in secara manual. Kita ada automatic calculation. Kita tidak ada 24 hour support sebab company saya ada di luar Malaysia. Support kita adalah kita follow the working hours di Malaysia iaitu 9 AM to 6 PM. Tetapi sekiranya anda sign on menjadi customer, anda akan diberi satu account manager yang anda boleh contact sekiranya ada apa masalah. How safe is your system? Currently, there's a lot of breach of data. So, dengan SwingV, kita menggunakan Amazon Web Services. So, ia adalah one of the safest software in the world used by a lot of the companies. Sama juga dengan soalan selamat ke guna SwingV. Seperti yang dihuraikan, kita menggunakan Amazon Web Services. Okey, nampaknya sesi soal jawab kita akan tamat. Jadi sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau berminat untuk mencuba SwingV, sila request demo bersama saya dengan menghantarkan email ke janice.tay@swingv.com. Dengan itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa dan saya harap kita akan bertemu lagi di sesi webinar yang seterusnya. Sekian, terima kasih. SwingV.